Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan belajar pasal topik 11 berkenaan dengan tokoh pendidikan awal kanak-kanak bernama Maria Montessori yang 1870 hingga 1952. So, apa yang anda perlu tahu dalam topik 11 ini ialah siapa Maria Montessori, dan kita kena faham pasal konsep, idea dia dengan aplikasi Maria Montessori. Okey, latar belakang tokoh lahir pada 31 Ogos 1870. Okey, di Chiavenna, Ancona, Itali. Meninggal dunia pada Mei 6, 1952 pada usia 81 di Netherlands di Noordwijk. Okey, tempat tinggal di Noordwijk, Netherlands. Nationality dia Itali. Dia orang Itali, mendapat pendidikan di University of Rome La Sapienza dekat Roma. Okey, medical school. Okey, di medical school. Okey, pekerjaan pakar perubatan dan pendidikan. Okey, merupakan seorang pakar perubatan dan pendidikan. Dikenali sebagai kaedah Montessori dalam pendidikan. Okey, idea dia Montessori. Okey, kaedah Montessori. Okey, dalam bahasa Inggeris dia adalah Montessori approach. Okey, pendidikan agama Katolik, anak dalam Montessori SR. Okey, latar belakang tokoh sambungan dia adalah Maria Montessori merupakan doktor wanita pertama di Itali dan seorang tokoh pendidikan di Rome yang berpengalaman dalam mendidik kanak-kanak yang terencat akal. Okey, kanak-kanak yang ni lah terencat akal ditekankan di situ. Pada tahun 1899, beliau menubuhkan sekolah kanak-kanak cacat di Rome. Okey, Montessori menyokong idea Froebel. Okey, Froebel ni tak silap saya topik 9 atau topik 8 dalam mendapatkan dalam pendapat membenarkan kanak-kanak belajar melalui aktiviti bermain. Okey, dia sangat menyokong kanak-kanak belajar melalui aktiviti bermain. Okey, seterusnya beliau mengutamakan latihan. Okey, beliau mengutamakan latihan daya penglihatan, pendengaran dan sentuhan bagi bertujuan membolehkan kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan dera yang cekap. So, kanak-kanak akan belajar melalui bermain ulang-ulang kali supaya dia dapat memahami deria tu. Okey, pendapat Maria Montessori dalam pendidikan awal kanak-kanak, mestilah menghormati kanak-kanak dengan haknya. Prinsip penting, persekitaran yang terangsang, kemahiran hidup, disiplin diri dan arahan. Okey, maknanya di sini adalah persekitaran yang terangsang lah, maknanya merasa ke arah kebaikan, pembelajaran, kemahiran hidup, apa yang kanak-kanak perlu belajar buat untuk dia meningkatkan keupayaan bagi kehidupan yang akan datang. Okey, disiplin dari segi masa, pengurusan masa, kerja kan dan sebagainya, dan arahan ni beberapa yang jelas untuk kanak-kanak follow. Okey, seterusnya pendidikan adalah untuk menolong kanak-kanak membentuk serta membantu perkembangan intelek, pemikiran, fizikal, tubuh badan, sosial. Kanak-kanak bersosial lah, bercakap dan sebagainya, berkomunikasi, dan emosi dari segi tingkah laku dan perbuatan apabila dalam satu-satu keadaan. Dan seterusnya rohani dalaman lah. Okey, kat sini kita boleh nampak konsep asas dalam pembentukan kurikulum. Minda yang mudah menyerap. Okey, minda yang mudah menyerap persekitaran yang tersedia, didikan diri, bahan pembelajaran dan tempoh sensitif. Okey, dia ada stage-stage dia lah. Okey, minda yang mudah menyerap melalui deria. Sebelum mereka bersedia untuk diajarkan konsep. Okey, maknanya awal-awal lagi tu. Mudah menyerap maknanya dalam keadaan selesa, bersih dan sebagainya lah. Kajian berlaku di sekeliling. Okey, keadaan sekeliling yang belajar, keadaan kawasan yang belajar tu macam mana, bersih, selesa lah.
Menyusun pengalaman ini daripada saat kelahiran lagi. Okey. Persekitaran tersedia, persekitaran yang lengkap dengan pelbagai bahan dan menyokong pembentukan konsep dan pengetahuan. Okey, didikan diri, pembelajaran membentuk, betulkan diri, meniru dan ulang. Okey, sebab tu sometimes kita kan bila kanak-kanak tu meniru, kita yang dewasa tak perlu marah, cikgu pun sama. Sebab itu bentuk pembelajaran. Okey, dan kita ajar orang yang ditiru tu untuk sabar, dan kita explain dekat orang yang ditiru tu untuk mengajar kawan-kawan dia yang meniru dia tu apa yang dia buat, apa yang dia faham. Bahan pembelajaran, guru-guru hanya menunjukkan cara yang betul bagaimana menggunakan bahan tersebut selepas kanak-kanak memilih aktiviti. Okey, tempoh sensitif sesuai untuk kanak-kanak menguasai sesuatu kemahiran. Dikesan menunjukkan kesediaan dan minat mempelajari sesuatu kemahiran. Okey, itu clear kot. Okey, prinsip dan kaedah ada 10. Pertama, menghormati hak kanak-kanak, konsep kebebasan, menguasai kemahiran dari mudah ke sukar. Kena start dengan mudah dulu ke sukar. Kanak-kanak dididik secara bersepadu dan menyeluruh, maknanya secara awal dan sampai detail lah, sedetail-detailnya. Contoh macam pakai baju kan, start pakai baju kena pakai apa dulu kan, butangkan dia, sikat rambut, kemas, siapkan diri lah. Kita ajar dulu sampai keperluan dia kenapa, reason why kenapa kena siap cara cantik, kena bersih-bersih. Okey, kanak-kanak melakukan aktiviti arahan kendiri. Okey, melakukan aktiviti mana arahan yang boleh sama ada kita arahkan atau dia sendiri buat aktiviti tu ikut dia punya kehendak. Pentingkan disiplin diri, yes, masa dan sebagainya lah. Terdapat tempoh sensitif yang berbeza bagi setiap kanak-kanak, yes, betul. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kanak-kanak menyerap masuk pengetahuan dan menggunakannya. Okey, sama ada cepat dan lambat atau dia dapat semua atau tak dapat semua. Kan, okey, ada perbezaan. So cikgu kena sabar dan memang each kids have a different character. Okey, kanak-kanak menyerap masuk pengetahuan dan menggunakannya. Kanak-kanak mengajar diri mereka sendiri. Kanak-kanak belajar dengan lebih baik dalam persekitaran yang disediakan. Hendaklah mula kanak-kanak belajar secara sendirian. Okey, self learning lah. Okey, kesimpulannya, ibu bapa diberi latihan dalam membimbing anak-anak. Yes, ibu bapa sekarang perlukan bimbingan yang sekarang generasi baru kan, yang umur yang lahir pada tahun 2000 lah, yang dah berkahwin ada anak kan. So mereka perlu diberikan latihan bimbingan untuk menjadi seorang ibu bapa yang baik lah. Tempoh sensitif berbeza mengikut kadar perkembangan kanak-kanak. Kanak-kanak mampu melatih diri sendiri dengan bimbingan yang minimum daripada orang dewasa. Okey, kena bagi dia orang self learning sendiri. Masa me time lah saya cakap. Maklumat yang terima melalui deria adalah maklumat asas dalam semua jenis pembelajaran. Bahan pembelajaran yang dibentukkan oleh Montessori melatih kanak-kanak berdikari dalam mengurus diri sendiri, persekitaran dan pengalaman sebenar dalam kegunaan manipulatif dan yang dikata dalam bahasa mudah adalah betulkan diri lah. Nombor 6, pengetahuan guru bertambah melalui pengalaman bersama kanak-kanak. Sebab ada different karakter dalam satu kelas. Kanak-kanak memerlukan persekitaran dan alat pembelajaran yang tersusun dan bersaiz kanak-kanak. Guru perlu menyediakan persekitaran yang lengkap bagi membantu kanak-kanak belajar secara bebas. Yes. Dan last sekali adalah peranan guru hanya membantu kanak-kanak, bukan memaksa. Okey, kita ni bantu, jangan paksa kanak-kanak. Okey guys, itu saja untuk topik Maria Montessori ni. Ada sebarang soalan boleh tanya saya dekat dalam Telegram. Okey, jangan lupa like, komen dan subscribe.